Tiada kompromi terhadap pihak tuntut aset negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Syahrul Islam dalam Berita Tengah Malam. Tiada kompromi terhadap tuntutan pihak tertentu yang mahu menuntut aset negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan pendirian negara kekal walaupun perlu berdepan tuntutan mereka di negara berbeza. Usaha memberi kesedaran tentang tuntutan tidak berasas pada negara lain dipertingkat. Ini termasuk beberapa negara Eropah yang mempunyai aset negara. Tuntutan ini merupakan seolah-olah ingin menjadi mengugut negara kita dalam konteks ekonomi sebab mereka mungkin ada funder yang melihat ada peluang untuk mendapat keuntungan. Beliau ditemui selepas hadir program Hari Kanser Sedunia peringkat Parlimen Petrajaya di Kuching. Semalam, Petronas menegaskan bahawa tuntutan pihak berkenaan terhadap dua anak syarikatnya di Luxembourg sebagai tidak berasas. Bantuan Program Pembangunan Semula Projek Agro Makanan PPSPA dan Allowance Sara Hidup Nelayan Darat ESHND bukti keprihatinan kerajaan terhadap usahawan akuakultur dan komuniti perikanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Datuk Seri Muhammad Sabu berkata bantuan tersebut bagi meringankan beban kumpulan sasar serta menjamin bekalan berterusan makanan berasaskan ikan. Sekarang bantuan-bantuan yang diberi kepada nelayan dan juga mangsa banjir. Alhamdulillah saya nampak kawasan ini memang aktif dengan kerja-kerja yang dibuat dan kita harap pemulihan segera daripada saya sebut tadi hampir 2 tahun dalam COVID dan banyak syarikat perusahaan kecil atau besar menghadapi masalah. Sekarang mereka sedang menuju kepada pemulihan. Itulah yang saya melihat keadaan di sini hari ini. Lebih RM200,000 diperuntukkan melalui program pembangunan semula projek Agro Makanan PPSPA kepada 28 orang penerima yang terkesan akibat bencana banjir. Manakala allowance sara hidup nelayan darat memperuntukkan lebih RM2.5 juta yang akan memanfaatkan 3,320 orang penerima. Turut diagihkan bantuan input peralatan aquakultur 2022, bantuan insentif peningkatan kemudahan biosekuriti perikanan dan bantuan peralatan keselamatan nelayan kepada ketua jaringan perikanan yang memanfaatkan 1,031 ahli. Beliau bercakap kepada pemberita ketika merasmikan program Malaysia Madani Perikanan Cukup dan Terjamin di Hutan Melintang Perak. Rata-rata usahawan akuakultur dan komuniti perikanan di Hilir Perak menzahirkan kesyukuran dengan bantuan yang diberikan. Ia dapat meringankan beban yang dihadapi keberikutan kos sara hidup yang tinggi serta mempertingkatkan sosioekonomi serta daya saing komuniti perikanan. Saya makan bahagian untuk macam beli minyak enjin, untuk peralatan mana yang rosak jadi kita baikilah untuk itulah. Asal sekarang ni spare part enjin pun mahal. Jadi kadang-kadang kita memang kumpul, kadang kalau enjin rosak kita gunakanlah duit tu. Okey, bantuan saya dapat ni saya akan mengembangkan saya punya peternakan. Jadi supaya saya dapat lagi mengikut guideline daripada perikanan Malaysia dan dapat kembangkan ekspor ke dalam negara dan juga luar negara, itu saja. Yalah, memang kita berasa gembira. Sekurang-kurangnya kerajaan telah menjagakan kita nelayan laut dalam. Ya, keselamatan kita di semasa di laut. Hampir RM6 juta diperuntukkan bagi membantu usahawan akuakultur dan komuniti perikanan di Hilir Perak.
Baik, sementara itu pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur akan dikaji semula. Datuk Seri Mohamed Sabu berkata penilaian akan dibuat semula menjelang Jun nanti mengikut keperluan semasa. Kita bila seimbang, kita ni dah terlalu lama dah. Kita akan lihat, saya kata tadi, bila harga import makanan itu berada dalam keadaan yang lebih sesuai, maka kita akan pertimbangkan supaya mereka buat competition. Sebab subsidi ini, wang itu boleh kita gunakan di tempat lain. Setakat ini kerajaan telah memberikan subsidi hampir 1.8 bilion ringgit kepada penternak ayam dan pengeluar telur. Menjelang bulan Jun ini, subsidi dianggarkan mencecah 2 bilion ringgit. Kementerian Dalam Negeri KDN turut terlibat dalam mengutamatkan pintu masuk baharu antara Malaysia dan Indonesia berikutan pembangunan Nusantara Ibu Negara Baharu negara itu di Kalimantan Timur. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sepadan baharu antara perkara dibincangkan Malaysia dan Indonesia menerusi perjanjian lintas batas CBA. Beliau berkata terdapat 3 komponen akan dimuktamadkan dalam mengenal pasti pintu masuk baharu itu. Tiga komponen penting adalah mengenal pasti point to point. Poin pintu masuk sebelah kita dan sebelah Indonesia. Kita dah kenal pasti. Kemudian kita akan ada juga berapa luas kawasan yang akan kita cover melalui perjanjian itu dan jenis kategori penduduk yang akan ikut mendapat. Semua elemen yang penting dalam itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Pengkalan Kubu Tumpat. Sesi libat urus bersama sektor perbankan akan diadakan dalam masa terdekat bagi memperluaskan inisiatif Rahmah. Melaluinya diharapkan pakej-pakej menarik daripada pihak bank dan insurans yang boleh ditawarkan kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Menyentuh tentang menu Rahmah di Sarawak, beliau terharu dengan sambutan luar biasa yang diterima bukan hanya dalam kalangan rakyat, malah penggiat industri yang terlibat. Ini kerana penggiat industri di negeri itu mampu menawarkan harga yang jauh lebih rendah, iaitu RM3.90 dengan 6 jenis lauk. Ini menunjukkan bahawa rakyat semakin mendapat keuntungan dan nampaknya pemain-pemain industri telah mula mendapati bahawa ini adalah merupakan inisiatif yang juga membawa keuntungan kepada mereka. Perkara itu sememangnya menjadi pemangkin dan motivasi kepada kementerian untuk meneruskan inisiatif Rahmah. Beliau berkata demikian dalam sidang media inisiatif Rahmah Negeri Sarawak di Kuching. Baik, wujud keperluan untuk meminda Akta Perlindungan Peribadi 2010 bagi mengekang kebocoran data pengguna. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menekankan undang-undang lebih ketat boleh mengelak lebih ramai individu menjadi mangsa pengedaman. Pada waktu ini, seakan-akan tidak ada rasa segan silu kalau berlaku ketirisan data, malah sekiranya dibuat penafian. Tidak ada pengesahan penafian itu benar ataupun tidak. Beliau ditemui selepas merasmikan program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023. Fahmi turut menegaskan perlunya kerjasama negara-negara ASEAN untuk memerangi jenayah penipuan dalam talian. Baik, sementara itu, sempena sambutan Hari Keselamatan Internet, Safer Internet Day SID 2023, Fahmi Fadzil merasmikan program Jelajah Anti-Scam Kebangsaan 2023, anjuran bersama Cyber Security Malaysia, Celcom DG dan Gabungan Bertindak Anti-Scam GBAS. Program itu mampu memberi kesedaran kepada pengguna kaedah mengenali panggilan scam serta modus operandi scam yang terkini. Pada pandangan saya, scammers ni sebenarnya they will always find new ways to improve and enhance the scams.
Jadi jelajah anti-scam kebangsaan ini merupakan suatu inisiatif yang baik dan pentinglah daripada pihak kerajaan kerana ia mampu memberi kesedaran dan memupuk masyarakat Malaysia untuk how to be safe daripada kena scam. Melalui pendekatan ini juga rakyat akan lebih cerna, terutamanya bagi mereka yang berada di luar kawasan bandar yang kurang terdedah dengan informasi keselamatan cyber, kerana kita ketahui bagi jenayah seumpama ini antara modus operandinya juga melibatkan golongan sasaran seperti mereka. Selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor, siri jelajah anti-scam kebangsaan 2023 itu akan diteruskan di Perlis, Kelantan, Johor, Sabah dan Sarawak. Bersua kembali. Malaysia menyokong rundingan menaik taraf perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ACFTA yang berkuat kuasa sejak Januari 2010. Malah ia disifatkan sebagai asas penting bagi memperkukuh dan menambah baik kerjasama serta hubungan ekonomi antara ASEAN dan China. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri optimis penyertaan Malaysia penting demi menjadikan ACFTA inklusif, terkini dan komprehensif. 4 sektor baharu turut ditambah iaitu ekonomi digital, perdagangan dan pembangunan mampan atau ekonomi hijau, persaingan dan perlindungan pengguna serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Selain menguntungkan semua pihak, ia menggambarkan kepentingan mengekalkan persekitaran perdagangan kukuh, terbuka dan telus. Seterusnya mempermudahkan perdagangan dan pelaburan di rantau ini. Rundingan dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 2 tahun. Presiden Jerman Dr. Frank-Walter Steinmeier dan isteri berangkat pulang ke ibu negara selepas lawatan rasmi sehari ke Kuching. Beliau bersama delegasi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 4.18 petang. Sepanjang berada di Kuching, beliau diiringi oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau melawat Taman Negara Tanah Bencak Kuching dengan menaiki bot ke Pulau Monyet dan Sungai Lemidin bagi aktiviti penanaman pokok. Steinmeier bersama delegasinya turut meluangkan masa di Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Setibanya di Kuching pagi tadi, Presiden Jerman dan rombongan disambut oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pangsapuri Seri Perantau Kelang menjadi lokasi pertama tahun ini program Jelajah Kita Selangor Penyayang JKSP. Menurut Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, ia memberi impak positif kepada masyarakat negeri Selangor. Di lokaliti yang berbeza. Jadi kita sangat gembira bahawa program ini dapat diadakan kali pertama dan dengan format yang sedikit berbeza tapi mendapat respon dan maklum balas yang baik daripada rakyat dan penduduk. Antara program yang dijalankan termasuk saringan kesihatan percuma Selangor Saring, jualan murah jelajah ihsan rakyat dan penyerahan surat tawaran rumah Selangorku. Ni memang tak dijangka lah. Saya tak sangka, tak pernah kalau macam betul-betul memang tak pernah naik nama. Alhamdulillah rezeki. Sebab saya pun hantar budak sekolah. Mungkin rezeki anak-anak yang saya hantar ni kot. Harga rumah yang ditawarkan ni kiranya kita B40 ni kiranya mampu lah. Sebab dia dalam RM200,000 kan. Perasaan tu dapat dengan rumah ni, yang first syukur Alhamdulillah. Yang kedua berterima kasih pada kerajaan negeri lah. Sebab adakan kos rumah Selangorku townhouse ni dalam harga yang kita mampu milik lah.
JKSP diteruskan ke 8 daerah sehingga Mac nanti. Hari kedua program Jembe Terengganu Kita sempena Pesta Sukan Tradisional dan bot berhias di Kampung Baru Penarik Setiu terus menjadi tumpuan khususnya penduduk setempat. Mereka turut berpeluang menyertai beberapa permainan tradisional di tapak program. Selain permainan tradisional tarik upih, sepak raga ratus, tarik tali dan mencari kepah, turut mendapat tumpuan ialah permainan naik tiang licin di pesisir pantai. Ada cabaran lah sikit. Tempat kena air tiang licin tu kata makan masa juga lah. Lepas tu macam nak tampung berat macam nak tampung berat macam kita ke bawah kan. Kalau kira tu kata beratlah beban tu. Ya, tengok atas tiang tinggi tu. Kalau tiang tinggi tu nak ramai sikit. Sebab dia, kalau mata kita main ni 4 orang je. 4 orang tu okey lah kiranya. Oh, permainan macam ni agak mencabar lah. Sebab nak boleh capai kat ujung dia tu, dia ada minyak yang membuatkan kita jatuh. Kerana licin. Pertandingan berlatar belakang pantai ini dilaksanakan menerusi penglibatan beberapa kumpulan penduduk dari perkampungan sekitar Kampung Baru Penarik. Sementara itu, hampir RM50,000 hasil jualan melibatkan 30 gerai jualan direkodkan dalam tempoh 2 hari pesta yang berakhir hari ini. Bagi peniaga, mereka mengharapkan program seumpama ini dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang. Tapi Alhamdulillah lah, termasuk dengan hari ini, Alhamdulillah lah, kira membantu juga saya sebagai peniaga untuk cari penampungan untuk sekarang lah. Sekarang kan barang pun banyak mahal kan, jadi bersyukur jugalah. Sambutan amat memuaskan lah setakat ini. Daripada semalam lagi, mana luar biasa daripada yang lain. Sepatutnya diadakan mana 3 bulan sekali pun okey ya. Kejadian laut terbelah akibat kemunculan beting pasir sepanjang 600 meter di pantai Tanjung Ru Langkawi bakal dapat disaksikan pada minggu hadapan. Fenomena alam itu membolehkan orang ramai berjalan di atas beting pasir ke Pulau Penyu, Pulau Kelambaya dan Pulau Cabang. Fenomena itu membolehkan pengunjung berjalan kaki merentasi beting pasir yang hanya kelihatan pada Selasa dan Rabu depan bermula pukul 6.45 pagi. Kejadian laut terbelah berlaku setahun sekali selepas muncul beting pasir disebabkan air laut surut sehingga paras 0.1 meter. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan pelbagai hidupan laut yang biasanya hanya ditemui ketika melakukan selam scuba. So benda-benda yang kita jumpa ni kalau boleh kita tak mau pegang lah, tak mau angkat kan, sebab ini memang alam semula jadi ya. Kita biar, tapi kita boleh ambil gambar. Kalau nak tengok benda ni kadang-kadang kita susah. Kena pergi cari tempat yang betul-betul surut ataupun kita pergi diving baru kita nampak. Pengunjung perlu memakai kasut getah bertutup bagi mengelakkan kecederaan apabila terpijak objek tajam di atas beting pasir tersebut. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Beralih ke sukan. Aksi Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2023, pasukan Selangor MSC memulakan saingan musim ini dengan langkah kanan apabila berjaya menewaskan PFA Odin Sarawak 5-1.
Dalam saingan tersebut, skuad bimbingan Edgar Eder Batso mempamerkan aksi menarik pada perlawanan pertama. Pasukan Selangor berjaya menjaringkan gol pertama seawal minit ke-6 menerusi Matheus Vanconcelos Silva sebelum Muhammad Ali Syahri Rosli menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-20. Tekanan terus dirasai pasukan lawan apabila Selangor MSC menambah 2 lagi jaringan pada minit ke-30 dan 32 menerusi Muhammad Ali Izzuan Mazlan serta Muhammad Bukhari Samsudin. Sarawak dilihat cuba bangkit menerusi jaringan pemainnya, Georgie King Latzi Tom, namun gagal menyekat kemarahan Selangor yang menjadikan kedudukan 5-1 hasil jaringan Wan Muhammad Nur Azhar Wan Ahmad pada minit ke-37. Keserasian dalam kalangan pemain import kini menjadi fokus utama Selangor FC menjelang Liga Malaysia 24 Februari ini. Menurut jurulatihnya Tan Cheng Ho, ia penting bagi memastikan pasukan berupaya mempamerkan aksi konsisten sepanjang saingan musim ini. Jelas beliau, aksi persahabatan terakhir menentang pasukan Liga M3 minggu depan akan menjadi medan ujian buat 8 pemain import Selangor. Untuk get import baru untuk bermain perlawanan tersebut lah. Of course, secara keseluruhannya masih lagi banyak yang kita perlu memperbaiki lah dari segi keserasian pasukan, dari segi understanding team. At the same time, kita perlu beri masa kepada pemain-pemain import yang baru sampai. Beliau berkata demikian selepas majlis pengenalan skuad Selangor musim 2023 yang turut dihadiri Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pada majlis tersebut, pemain tengah kelahiran Venezuela, Yohandri Jose Orozco Chujia, diumum sebagai pemain import ke-8 dan terakhir Selangor FC menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Dalam pada itu, Kapten Selangor FC Brandon Gunn mahu semua pemain tempatan dan import mempunyai keinginan sentiasa dahagakan kemenangan selain bermain demi maruah pasukan. The thing that I think about is, when you're not excited anymore, you shouldn't be playing football, right? So every player should be excited when they walk onto that field. Even in the lead up to the games, it's been a good lead up for us in the preseason, and hopefully all the players are excited. Hopefully all the players are ready and raring to go. My expectations are nothing but win. Kejohanan badminton berpasukan campuran Asia BAMTC 2023, Malaysia sekali lagi gagal menamatkan badi kekalahan di skor akhir kejohanan apabila skuad negara tewas 2-3 menentang China. Dalam saingan yang berlangsung di Dubai itu menyaksikan, perseorangan negara Li Zijia bermula cemerlang dengan menewaskan Lei Lanji 21-16, 22-20. Bagaimanapun, China selaku juara bertahan berjaya menyamakan kedudukan menerusi perseorangan wanitanya Gao Fangji yang bangkit menewaskan pemain negara Goh Jinwei 15-21, 21-13, 21-19. Nasib sama turut menimpa beregu lelaki negara apabila Ong Yusin Teo Yi gagal menyekat asakan lawan sekaligus meletakkan China di depan 2-1. Pada aksi ketiga, Malaysia berjaya menyamakan kedudukan 2-2 menerusi beregu wanita nombor 5 dunia Perlitan Amtinah yang berjaya menewaskan Liu Shengshu Tan Ning 21-17, 12-21, 21-19. Hasrat skuad negara untuk mengekalkan rentak kemenangan menerusi beregu campuran Tan Kian Meng Lai Beijing tidak kesampaian apabila pasangan itu tewas pada aksi terakhir. Malaysia gagal melepasi pusingan skor akhir sejak kejohanan itu pertama kali dianjurkan di Hanoi pada 2017 dan seterusnya di Hong Kong pada 2019. Jabatan Belia Sukan Negeri Kedah akan meneruskan usaha pencarian bakat baharu sukan bola sepak menerusi Liga Tunas Malaysia yang dikenali sebagai Malaysia Little League MIL. Penganjuran tersebut dilihat mampu mencapai misinya apabila pada tahun lalu berupaya mengumpulkan bakat muda berpotensi mewakili Kedah. Pengerusinya Hazalan Harun berkata, sekiranya pertandingan tersebut berjaya diteruskan,
pihaknya optimis lebih ramai bakat baru mampu diperoleh menerusi kejohanan tersebut. Jadi maksudnya nampak hasil yang kita laksanakan pada terlepas, sebab program Malaysia Little League ni dia akan ada peringkat negeri, daerah, negeri dan kebangsaan. Jadi kita menghantar bukan pasukan yang berjaya, tetapi mereka yang berpotensi daripada seluruh negeri itu kita jadikan dia sebagai satu tim mewakili negeri. Dan kita membawa negeri, membawa bendera negeri. Jadi mungkin ada 2 orang datang daripada Baling, 2 orang datang daripada Langkawi, 2 orang datang daripada Badan Terap, macam tu. Itu Malaysia Little League. Pada edisi sulung Malaysia Little League MIL 2022 yang berlangsung di UKM Bangi pada Disember lalu, menyaksikan pasukan bawah 16 tahun SMK Mergung berjaya menjadi juara kebangsaan. Satu kejohanan bola sepak 7 sebelah dianjurkan di Perlis dengan matlamat untuk mencungkil bakat muda di negeri tersebut. Kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Kubang Gajah di Arau meletakkan fokus penyertaan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Pengerusinya Hazalan Harun berkata, sekiranya pertandingan tersebut berjaya diteruskan dan diperluaskan, maka tidak mustahil ia mampu memberi impak positif kepada pembangunan bola sepak di Perlis. Apa yang kita harapkan, inilah salah satu program Akar Umbi. Akar Umbi, kita bermula daripada bawah, bermula daripada sekolah rendah untuk mencukir bakat-bakat, dan insya-Allah jika kita kontrol, kita manage dengan sebaiknya budak-budak ni, sekolah rendah ni, insya-Allah masa akan depan dia akan lebih menonjol lagi, dan insya-Allah Perlis akan kembali bangkitlah dalam masa depan. Baik, mantan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berjaya merebut jawatan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Beliau antara 5 calon yang terpilih bagi mengisi jawatan tersebut pada pemilihan jawatan kuasa tertinggi PKBM bagi penggal 2023-2026. Khairi selaku Presiden Persatuan Lumba Basikal Negeri Sembilan PLBNS meraih 33 undi untuk menduduki tempat kelima dalam pertembungan 10 penjuru. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh PKBM, Khairi berkata kini tiba masa untuk beliau berkhidmat kepada sukan berbasikal dan membantu badan induk berbasikal negara itu. Sementara itu, pentadbir sukan antarabangsa Datuk Amarjit Singh menang besar apabila meraih hampir 100% undi selepas menerima 71 daripada 72 undi untuk muncul naib Presiden 1 PKBM. Pada pemilihan itu juga, turut menyaksikan jawatan Presiden kekal menjadi milik Datuk Abu Samah Abdul Wahab, manakala timbalan Presiden diisi oleh Mazlan Mat Jail. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.